Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulih Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang mulia Tuan Imam, ibu-ibu, bapa-bapa, jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ni. Saya agak terlewat sikit, mula jauh saya daripada Taiping sana tu. Tu pun kira darah kuat hawi tu. Cepat sikit lah walaupun jauh sikit. Dan sebelum itu kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dua bapa kita muslimat yang telah mati daripada kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dulu saya rasa 20 tahun dulu pernah saya mengajak sini. Arwah Cik Haris yang bawa ni. Dia arwah saya pun tak tahu baru tahu kata dia minyak lama dah kak Cik Haris. Lama dah. Lama saya pun lama tak jumpa dia. Dia mengajak pejabat depa itu di Unilai. Ya. Lama dah makna. Ya. Ada Perak. Awak orang Rancawa ya. Baik, alhamdulillah dapat sampai sini. Dan belum itu eloklah kita ta'aruf. Perlu ustaz-ustaz mai duk ceramah ni. Mai cerita ustaz ni orang mana? Jangan-jangan adik-beradik kita apa ustaz? Ustaz ni mengaji di mana? Jangan-jangan ustaz ni orang ayah pin besut apa agak-agak ustaz. Perlu ustaz-ustaz duk main ni ta'aruf, orang panggil perkenalan lah. Orang panggil biodata sikit sebanyak. Sebagai perkenalan pada kita bersama. Ana akhukum fillah, saudarakum Allah Subhanahu wa taala, Haji Zakaria bin Haji Ahmad. Berasal daripada Sungai Petai, Bukit Gantang, Taiping, Perak. Umur dah masuk 62 dah. Kira masuk kategori orang tua dah. Mak beli bedak, beli sampai 2. Dulu jadi budak, lalu jadi orang tua. Makan masak taucu ikan ruan. Dulu jadi cucu, lalu jadi tok wan. Dari Sungai Batu pergi Kampung Tua. Dulu jadi menantu, lalu jadi mertua kita ni. Dia berubah. Dan pendidikan awal saya ke sekolah bangsa di Lutong, Taiping, Perak. Kemudian di Pondok Haji Razali, Batu Punam Irsyadiah, Beratuk, Perak. Kemudian di Pondok Haji Yusuf Sungai Bakat, Semamperai. Kemudian di Mahmud Al-Ustaz, Kedah. Dan di Lampuri, Kelantan, akhir Mesir Azhar, Mesir. Saya tamat pengajian tahun 84. Tapi saya tak minat kerja kerajaan. Saya mengajar sekolah rakyat Mahat Tarbiyah Islamiah Batu Lapan, Cakap Jerin selama 24 tahun. Sekolah tu kerajaan ambil alih dah. Macam Masriah, macam juga di Padalalang, Kok Senang. Ialah gaji besar. Dulu sekolah rakyat, Saguati mengajak mula start 400. Mengujung 24 tahun 750. Tapi tak apalah. Rezeki Allah bagi saya rezeki kot lebih banyak lagi. Dan sekolah tu dia masuk kerajaan ambil alih. Kalau kerajaan gaji besar lah. 2,500 duduk di kampung ni besar tuan-tuan. Rumah tak bersewa, dekat dengan sekolah. Tapi tak minat rasa nak kerja kerajaan, kerja pedawai lagi dah. Jadi qadi, pensyarah ITM, pensyarah UTM, dengan kagat, dengan jakim, pegawai agama telekom. Tak minat. Lagipun jadi guru sekolah kerajaan lah, teruk siapa jadi ustaz tahu lah ni. Sakat mengajar tak apa, kerja oncit-oncit ni. Dia kata KBSR kerja berat sampai rebah. KBSM kerja banyak sampai mampu. SSB slow belah. Saya belah lah. Kerja ambil alih saya belah lah. Lah ustaz jadi apa? Anggota PBB. PBB datang apa ustaz? Bangsa Bersatu dah pendakwah bebas bergerak.
Dia berat merata boleh pergi sampai Malaysia ni kan. Itu sikit. Dan rumah saya lah ni di Kampung Aman, Pokok Asam, Taiping. Keluarga saya ramai, adik-beradik saya sebelah adik-beradik. Mati 3 dah, tinggal 8. Di antara abang saya dan guru saya jugalah, iaitu mantan Mufti Pulau Pinang dulu, Datuk Seri Haji Hassan Haji Ahmad, bakal rujuk tabur haji. Seorang dia Tok Haji Saleh Haji Ahmad, bekas Presiden Persatuan Ulama Malaysia dan juga Pensyarah Akademi Islam Melaya. Seorang lagi Ustaz Idris Ahmad, dia orang politik punya orang lah. Dia tu adik saya yang second last. Isteri baru seorang lah isteri. Dan anak ada 5 orang mati, ada 6 orang mati, seorang tinggal 5, 4 perempuan, seorang lelaki. Itu banyak latar belakang. Tuan-tuan kalau PTP tanya saya orang tak kenal lah. Tanya orang masjid, jangan tanya orang Tesco Giant, dia pun tak kenal lah. Tuan masjid surau pun kenal insyaAllah. Itu banyak latar belakang. Tuan-tuan sekalian, Alhamdulillah hari ini kita sambutan Maulid Nabi. Merayakan keputeraan Nabi SAW tanggal 12 Rabiul Awal dan hari Isnin, dan menjadi satu tradisi masyarakat Melayu kita, khususnya seluruh dunia menyambut sambutan Maulud Nabi. Ada yang meriah, ada tak meriah. Tambah zaman lah ni, main COVID-19 ni, banyak sederhana yang buat. Maknanya, kita merayakan sambutan Maulud Nabi. Satu soalan kita kena tanya, pasal apa kita sambut Maulud? Nabi tak suruh buat Maulud pun. Sahabat tak buat. Zaman tabi'in pun tak buat. Siapa yang mula buat Maulud? Dalam sejarah dia, yang mula-mula buat Maulud oleh Sultan yang mantan satu dari Syria, Sultan Muzaffar. Pada masa itu, mereka diserang oleh tentera Mongol, tentera Tatar daripada Asia Tengah. Lalu Sultan Muzaffar ni dapat ilham buat Maulud dengan tujuan nak diambil sirah perjalanan hidup Rasulullah, perjuangan Rasulullah sebagai sumber kekuatan semangat mujahidin yang berjuang melawan tentera-tentera Mongol Tatar tadi. Makna buat Maulud ni bukan kita ceramah Maulud, bukan nak cerita Nabi Muhammad beranak hari apa, mak dia nama apa, dia beranak di hospital ke, beranak di rumah dia ke, dia pakai tok bidan gomen ke, tok bidan kampung ke, dia naik duit hayun ke, duit spring ke, susu cak jujung ke, susu cak gantung ke, dia nestum sirlek, dia makan dah ustaz. Roti parli ada dak zaman tu. Cerita yang tu tak payah mai daripada tiping. Yang tu hampa pergi beli buku di kedai, baca sejarah Nabi. Setakat nak tahu sejarah. Tersambut Maulud ni pertama sekali kita nak tahu apa Rasulullah SAW bawa kepada kita dan sejauh mana yang kita diikut ajaran Nabi SAW yang ditinggal pada kita dekat tengah 2000 tahun yang lalu dah. Yang tu tujuan kita buat Maulud. Kita ambil daripada sejarah dulu. Rasulullah SAW dia bawa kepada kita ialah wahyu daripada Allah Ta'ala, Al-Quran. Al-Quran 6,666 ayat. Sebagai Rasul, utusan Allah atas muka bumi ini, muncul di negeri Mekah. Zaman tu suasana jahiliah, arak, judi, maksiat, berhala, jangan kira lagi dah. Allah hantar satu Rasul untuk bimbing umat manusia atas muka dunia. Rasulullah SAW, dia punya dakwah dia mula-mula apa? Kepada keluarga dia. Ibda' binafsik thumman ta'ul. Mula kali kamu dan keluarga kamu. Kalangan sahabat-sahabat yang rapat Abu Bakar. Mula-mula dia buat kenduri. Main belakang lah. Pak Long Abu Jahal, main Pak Ngahabah, main Pak Sutalib, main Pak Lamzah, main Pak Penakan Pupoyang, main kenduri.
Dia ceramah lah baru dah saya makan, dia bangkit ceramah. Elok bangkit ceramah nak cerita Islam, dia bangkit seorang-seorang. Muhammad, makan kenduri boleh, nak dengar ceramah I'm sorry. Apa maksud tuan-tuan? Sirah. Rupanya adik-beradik ni tuan-tuan, kenduri boleh pakai adik-beradik. Nak aku agama tak dipakai adik-beradik, betul tak? Kenduri pakai main timpa penuh. Hak jauh daripada canglun, daripada Teluk Intan, Perak, pasal apa kenduri pangkat pupu. Satu adik-beradik. Tapi nak aku agama dalam kampung tu kadang-kadang bukan oleh keluarga kita semua. Surah kampung kita tak boleh paduk, tak boleh pakai. Tu adik-beradik bukan oleh. Nak ke agama tak boleh pakai adik-beradik. Tamah nak ajak berjuang, dia lawan berdengung. Kau lepak nakan pupu poyang kita. Ni sirah kita kena ambil pesanan Nabi sendiri. Satu. Kemudian Rasulullah SAW, dia berdakwah kepada siapa? Kepada ketua-ketua kampung, dipanggil Bani lah. Kita lah Sungai Limaunya, kaum Batu kampung Sungai Seluangnya, di kampung apa nama Kilang Lamanya. Dia hantar surat juga kepada ketua-ketua negara. Zaman tu kuasa besar Rom dengan Parsi, ibaratlah Rusia dengan Amerika lah. Raja besar, kuasa besar zaman tu. Ajak mana Allah. Apa maksud tuan-tuan? Sebab An-Nas ala dinukim. Orang ikut agama ketua-ketua dia. Orang ikut agama kepala-kepala dia. Dia kalau ketua tu ikut. Ingat tak tuan-tuan, sejarah Islam masuk ke Melaka, siapa masuk Islam dulu? Dia mengaji ingat siapa dia masuk Islam dulu? Dia mengaji Mengah dulu. Ingat tak? Parameswara Raja Melaka. Agama Hindu zaman tu nama Parameswara. Raja Melaka masuk Islam. Lepas tu apa? Datuk Bendahara ni kira Perdana Menteri lah. Kan zaman tu Sultan kuasa penuh, kuasa mutlak. Dia raja lah dunia, kuasa mutlak tak ramai dah. Brunei, Arab Saudi, Qatar, adalah tak. Lain ni dipanggil raja berperlembagaan. Raja Melaka kuasa penuh. Kemudian dia masuk Islam, apalagi Datuk Bendahara ni kira Perdana Menteri. Lepas tu Datuk Temenggung, Menteri Dalam Negeri. Lepas tu Menteri Luar, Menteri Dalam. Lepas tu Menteri Kabinet daripada Datuk-Datuk lah. Datuk Bergelak, Datuk Paduka Setia, Datuk Maharaja Lela, Datuk Alang Buana, Datuk Makubumi, Datuk Puncak Alam, Datuk Putak Alam. Tu kira Menteri Kabinet daripada zaman tu lah. Lepas tu Datuk Demang, Tok Pulu. Pulu ni kira kuasa besar zaman dulu, wakil raja. Lepas tu JKK masuk Islam sama lah. Sebab apa? Sebab raja masuk Islam. Tuan-tuan kalau pergi ke Brunei, tuan-tuan tengok tak ada orang tak bertudung. Semua bertudung. Semua bertudung. Dan Sultan Brunei perintah pula mana-mana rakyat dia yang simpan gamak permaisuri lama yang tak tudung, hantar balik gamak tu, biar Sultan bagi gamak baru yang bertudung. Brunei negeri kaya. Negeri kaya. Saya kena nak kerja, kerajaan saya kerja di Brunei. Sini buat apa? Dia bagi 2,500. Di Brunei dia bayar 7,000 sebulan. Income tax tak ada. GST gosok sampai tekan lagi tak ada. Mewah Brunei. Minyak 6 kupang 1 liter. Setahun sekali dapat balik kampung. Free dia bagi. Dia tawar pula sama rakyat sana. Duduk sana ustaz pun dah dapat rakyat sana. Mewah. Jadi di Brunei saya pergi ada 5 tahun sudah berjalan. Tak ada tengok tak tudung, semua bertudung. Yang tak tudung tu sah. Cina, Iban, Dayak dah tu. Hati India tak ramai lah. Islam semua bertudung. Sebab 3 permaisuri dia semua bertudung. Rakyat ikut tudung.
Sebab tu an-nas orang ikut agama ketua-ketua dia. Macam kita nak dakwah pada orang asli. Kalau jumpa siapa? Jumpa Tok Batin, ketua kampung. Kalau jumpa orang dia saja, tak himpun orang. Kalau jumpa Tok Ketua, Tok Batin, bawa beras, bawa gula, bawa kopi, bawa apa. Dia suruh dia himpun, mari semua kita datang, ustaz kita datang. Kita ceramah. Gini, habis Islam, gini, habis selesai. Dia tanya, apa masyam? Kita masuk. Masuk. Nanti dulu, nanti. Tok Batin masuk, satu kampung masuk Islam lebih. Sebab apa? Orang ikut agama kepala-kepala dia. Saya mengajak pejabat kerajaan dengan swasta, 18 buah pejabat pengalaman saya mengajak. Kalau bos tu minat ke agama, dia main hadir, dia ada sendiri. Alhamdulillah, ramailah tempat tu. Kita pejabat minat ke agama lah. Macam Cik Haris, dia sendiri buat. Saya pernah mengajak pejabat lama, mengajak pejabat dia. Sadi dekat dengan Perda. Lepas tu dia pindah dah. Dia minat. Kalau kita ingat semua ramai. Pengalaman saya mengajak. Kalau bos tu minat ke agama, dia ada sekali, alhamdulillah, ramailah staf yang main. Bila jenis bos tak minat ke agama, walaupun dia tak halang, orang majak duduk pejabat dia, jenis Islam hadari, orang mengaji dia lari. Alamat yang main pelanggan tetap. Ini pelanggan, jumpa 35 tahun dakwah. Dia kepala ni. Sebab tu Nabi dakwah 7 kepala dulu. Kepala ikut, ekor mudah dah. Yang ekor je mau, kepala tak mau. Tu yang ekor libah kepala. Pasal tu. Ini kita ambil daripada sirah Nabi sendiri. Yang dakwah dia kan. Rasulullah SAW dakwah dia, mula-mula dia bawa apa? Dia bawa akidah tauhid. Rasul-Rasul bawa sama dia. Baik Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, sama dia bawa. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguhnya kami mengutus pada manusia rasul-rasul untuk mengajak manusia mengabdikan, memperhamba kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan dari taghut. Faminhum man hadallah, sebahagian mereka yang ikut dapat hidayah. Wa minhum sebahagian mereka yang mengikut, sebahagian mereka yang sesat. Bermakna rasul-rasul bawa sama aja. Yang berbeza apa? Syariat, undang-undang berbeza. Syariat Nabi Allah Musa, kalau nak bertobat kena bunuh diri. Stay Jepun, harakiri, bunuh dengan pedang samurai. Syariat Nabi Muhammad SAW dah bertobat, nasaha, menyesal apa yang kita dah buat, tak mau ulang lagi dah. Dosa bersangkut dengan hak manusia, pulangkan, minta halal, minta maaf, kelas. Syariat Nabi Allah Musa, orang laki-laki boleh menikah. Larat nikah. Sebab orang laki-laki tak ramai, Firaun dia bunuh habis. Tinggal perempuan, larat nikah lah. Syariat Nabi Allah Isa, cannot, one by one husband, one wife, satu suami, satu isteri. Syariat Rasulullah SAW, dia bagi zakat 4. Allah tahu Muhammad hang alim warak ulbay terwana, hang boleh hadir zakat 4, lebih 4 berselerak dah jawab dia. Syariat, tapi segi akidah sama. Rasulullah SAW dia bawa tauhid. Ulama-ulama kata awwaluddin ma'rifatullah, awal agama mesti kenal Allah. Kalau kita tak kenal, kita tak takut. Kita tanya orang putih, ayana harimau? I don't know harimau. I know tiger. Oh, I know tiger. April. Tanya harimau mampu, tak tahu bahasa Melayu. Habang tiger dia kenal bahasa dia. Jadi kita kalau kenal Allah, kita takut. Cuma beza takut dengan Allah, tak sempat takut dengan harimau. Takut dengan harimau, kena lari. Takut dengan Allah, kena dekat. Tu beza antara kita dengan dia.
Sebab tu lah, awrid ma'rifah. Awal mesti kena Allah Ta'ala. Dalilnya setiap budak-budak yang kereta tak kena, tak takut. Saya rajin buat ceramah. Sebut cerita pasal di orang putih tak kena boya. Cerita lama dah. Dulu Sungai Perak ni, kira macam lebuh raya, macam Sungai Kulim, Sungai Prai lah. Tak ada jalan raya zaman tu. Minyak kereta kuda lah orang tu. Tok Mulu ni kan wakil raja lah. Satu hari dia melawat kawasan di belah Perak. Di Sungai Perak. Turun-turun kereta kuda dia, lepas tu minum teh 50. Dia habak pada Tok Mulu tu. Sungai Perak kebetulannya masa kering, musim kemarau, ayak cangkat. Kata dia, oh tu, saya mau pergi seberang sana. Sebab kau seberang, kau sana juga. Kan Sungai Perak dia ke kanan sungai. Botol kanan, botol kiri, lambur kanan, lambur kiri. Kota lama kiri, kota lama kanan, kiri kanan sungai. Seberang kau sana juga. Kata dia, oh tu, saya mau pergi kampung seberang sana. Kata di Tok Mulu tu, kalau tuan nak ke sana tuan, nyeberang dengan sampan tuan. Apa pasal, kata dia. Tok Mulu tu kata, sungai ni tuan, banyak buaya tuan. Apa itu buaya? Dia tak kenal, Tok Mulu pun tak tahu apa dia, krokodil. Air buaya tu besar tuan, rupanya tuan. Kalau buaya tembaga, muncung tajam. Ekor dia, kena libas kita tuan, berselerak 4 kita tuan. Saya tidak takut itu buaya. Saya mau mandi nanti, mau berenang, pergi kampung seberang sana. Tuan dengar dia cakap, saya tuan dapat datang kampung saya, apa yang sekarang besok Restin cari saya. Saya tidak boleh, saya mau mandi mau berenang seberang sana. Dan untuk duduk cerita macam buaya pada Dio ni, tadi Allah Ta'ala cicak jatuh sekok untuk Mulu. Tok Mulu tangkap cicak, tunjuk ke Dio ni. Tuan, kalau tuan nak kena rupa baik, bila rupanya tuan. Oh, ini buaya banyak kecil, kata dia. Iyalah tuan, ini bukan buaya, ini rupa dia macam buaya. Saya tidak peduli pun. Tok Mulu tu dah naik angin, nak mampu dia Dio ni. Teman dah kabur, tak nak pakai lantak dia punya pun. Dia mandi, boya alam sungai tempat dia. Tengah dia duduk mandi, tengah dia berenang. Boya metakat. Zaman tu dia berjana buat askar polis panjab dia lah. Tembak boya. Boya pun lari. Tapi sepuntung kaki dapat ke diut sampai ke boya dah. Kaki, dah sebelah kaki dapat ke boya dah. Bawa balik berobat, buat balik apa. Tanpa main pula. Turun kereta kuda kiri kayu zaman tu ada kas persu tak ada. Singgah minum Tok Mulu. Tok Mulu tanya, tuan nak ke kampung sana lagi tuan? Kalau nak nyeberang sungai tu, berenanglah, buaya tu kecil berbenar pun. Kata dia, oh itu buaya banyak besar. Dia suka sama kaki saya pun. Baru dia tahu. Dia kena kekah sekali tawan. Dia tak kenal, dia tak kenal. Itulah kata, tak kenal Allah Ta'ala. Takut. Kita tak takut. Macam tadi lah. Kita kenal buaya, takut pada buaya. Itulah manusia. Baik. Sebab tu setiap kanak-kanak yang lahir, semuanya sunat diazankan. Kena kalimah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai dalam dui, zikir pun dengan kalimah tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau wala modern lagu lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena kalimah Allah. Sampai kepada kini ada tak pasti tazki ada tak? Tazki kepasti ada tak? Pangkat tarikat Islam. Semua budak-budak tu diajak dengan kalimah tauhid. Budak-budak anang-anang tu sesuai nyanyi je, tahap budak-budak tu cepat ingat. Buah jambu batu
jambu banyak buah. Allah itu satu, wajib kita sembah. Allah jadikan kucing miau miau miau. Allah jadikan kambing bek bek bek. Allah jadikan kita, Allah jadikan semua. Dia tengok Doraemon, Allah jadi. Tengok Batman, Allah jadi. Tanam ke budak tu dengan tauhid. Ajak bahasa Arab, wahidun satu, isnani dua, hajarun batu, hisanun kuda, salasatun tiga, arbaatun empat, jubnun mentega, suratun cepat, khamsatun lima, sittatun enam, romanun delima, riadatun bersenam. Kalau hampa hantar tadika biasa, dia menyanyi cara dia lah, kapal terbang, tersangkut, jatuh dalam lubang, meletup, mengarut. Pi hantar anak, pi pasti cucu pasti dah lah kita jahil, bagi cucu cicit jahil lagi tu. Makna kita tekankan budak tu dengan tauhid sampai kepada dekat dak mati. Orang mati apa kita ajak? Duk tengah nazak, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Sampai dalam kubur, bergerak 7 langkah orang hantar, mai mungkin nanti tanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Apa agama kamu? Apa ikutan kamu atas dunia? Orang beriman akan jawab, Al-Quran itu ikutanku. Islam itu agamaku. Saya dah mengajak sebuah tempat. Mak Lang susah hati pasal apa pula? Mak Lang dah hafal soalan mungkar nangkar ni culang calim, boleh ke Ustaz? Tulang tak kena ingat tua-tua ni. Saat Mak Lang jawab, Kaabah imami, saat Quran qiblati, tak apa kan? Saya kata, siapa suruh hafal ni Mak Lang? Ustaz Mak Lang suruh hafal. Saya kata, Ustaz Mak Lang bodoh macam Mak Lang. Kata. Yang tu Mak Lang bukan wajib hafal Mak Lang weh. Nak jawab amalan tak hafal pun tak apa, tak berdosa tak hafal. Nak jawab tu amalan kita. Bukan apa yang kita hafal. Kalau hafal tak serupa dengan kita amal, dia tibai semacam tu juga. Esok dia tanya kita, kalau orang beriman, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Dia jawab, Muhammad Nabi. Kalau duduk atas muka dunia ikut pahaman komunis macam orang Islam di Rusia, di China, di Afghanistan, Islam tapi pahaman komunis. Dia jawab Nabi depa, dia jawab kalmak wa mauzitong ima apa kalmak mauzitong Nabi yang mampir di dalam tanah. Dia tanya besok, wama imam mukas, apa ikutan kamu panduan ke mata dunia? Orang beriman akan jawab, Al-Quran imam Quran itu ikutanku, panduanku. Kalau duduk atas muka dunia ni tak mau pakai undang-undang Islam, undang-undang Quran kita lawan pula. Orang nak bawa Islam kita berlawan tentang pula. Nak ajar undang Islam macam-macam alasan. Dalam kubur bolehkah jawab Al-Quran imam Quran itu ikutanku, panduanku? Kita nak mati semua ni. Nak jawab ni ikut apa yang kita nak buat atas dunia, bukan apa yang Tok Imam ajak. Talqin ni sunat tak baca pun tak apa. Maknanya nak jawab tu amalan kita mengenai tauhid. Satu. Kemudian Rasulullah SAW bawa dalam Quran 6,666 ayat, dia ada 3 asas. Aqidatun wa syari'atun wa akhlaqun. Aqidah tadi tuan-tuan dah. Kedua apa? Syariat, peraturan, undang-undang. Syariat Islam dia ada 4 bahagian. Pertama ibadat, 2 muamalat, usniaga, ketiga
Munakahat, keempat, buat jenayah, buat hudud, perai, sebagainya. Ulama letak telok dia buat syariat. Mula-mula tak buat ibadat semayang, puasa, zakat, haji, akikah, korban, haid, nifah. Kita nak pergi haji, kena cari duit. Nak berzakat, kena buat kerja. Dia letak bab kedua tu bab muamalat, urus niaga, jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, bugang tanah, pinjam meminjam, gadai menggadai. Duit dah ada, berasa nak menikah lah pula. Dia letak satu bab pula nama munakahat, nikah kahwin. Duit dah ada, menikah dah, insya-Allah nak dapat lah. Nak bagi reta lah pula. Ulama letak ujung tu bab paraik, bab bagi reta pusaka. Manusia kerap bergaduh pasal 3 harta. Takhta, harta, wanita. Bertetak, bertakik, bergolok, bertembak, bertikam, berbunuh. Letak satu ujung bab nama babul jinayah. Manusia duit dah banyak, kata orang Perak, mulalah mata berpinau-pinau, yuk, udah darah harak, udah berzina. Letak satu bab nama babul hudud. Itu di syariat Islam, undang-undang Islam yang kita nak kena amal semua sekali. Tak boleh ambil setengah, tinggal setengah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islam semua sekali. Diri kamu kena Islam. Cari makan kena Islam. Didik anak kena Islam. Main tahan negeri kena Islam. Semua nak kena ikut Islam. Tak boleh ambil setengah, tinggal setengah. Nak tanya entah, umur apa dah? Pak muda lagi lah. Asal kampung mana? Penang, orang Penang lah, belah mana? Baik pulau. Dia lepas. Jelutung. Saya tahu abang. Saya belah Pulau Pinang, Kedah semua saya tahu. Yang saya tak tahu kampung ni, belah Syek dengan belah Kuala Nerang, Bak Jarampi. Belah Bali, apa belah Canglang ke Canglun ke apa, semua saya tahu. Abang kamu insya-Allah. Baik. Rukun sembahyang 13 perkara. Saja-saja tak mesujud kedua sah tak? Malah buat sekali sudah lah. Boleh tak? Sujud kedua tak mau. Buat sekali sudah lah. Boleh tak? Boleh tak? Pasal apa? Tak boleh. Baru satu je tinggal, majoriti 12 duk ada lagi. Macam itulah Islam kena buat perhabis. Tak boleh ambil setengah, tinggal setengah. Kena buat perhabis. Kalau ambil setengah, tinggal setengah, tak lengkap. Kak-kak, makcik-makcik kena ambil semua, tak boleh ambil setengah-tengah, tinggal setengah. Macam contoh saya tengok kita lah, kenduri kahwin bagus dah lah ni, buat di surau, buat di masjid akad nikah, sunnah Nabi. Baguslah dengan akad nikah, dengan doa selamat, contoh orang elok, bagus tengok. Dengan doa selamat, dengan selesai tu pergi ke majlis kenduri, di dewan ke rumah, mulalah campur benda-benda jahiliah hari. Kadang DJ tu macam dajjal pula DJ tu. Terima kasih Tuan Imam bersama rombongannya kerana membaca doa selamat, berjanji dan berhabat. Semoga doa Tuan Imam rombongannya tadi, kedua pengantin baru kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga anak cucu. Semoga doa Tuan Imam rombongannya tadi, kedua terumah suami isteri, dipanjang umur, dimakan rezeki, dapat menaikkan kulit semula. Sekarang kita boleh buat semula dengan lagu Bollywood, filem Wan Tu Kapur, Shah Rukh Khan, leceng ya, cayak habis 30-40 ribu hampa belanja, habis cerai, habis duk campur dengan lagu-lagu lara-lara tu. Yang tu imam berdoa macam kena sawan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullu syirikan, begak-gegak macam kena sawan tu imam punya doa khusyuk ni. Malaikat kata, puih macam ni aku nak terima doa apa? Duk campur dengan lara-lara macam ni. Yang tadi elok dah dengan doa selamat, dengan apa dicampur lagu-lagu
Tidak mahir zin duk ada. Kalau lagu Islamik banyak. Mahir zin duk ada, intim lah apa benar tasyik. Dah duk panggil lagu lihat patalih. Memang mana punya lara-lara macam ni. Tu nak berkat macam mana? Habis pahala kita campur benda lara-lara itu tak Islamik. Tak ikut syariat macam mana? Nanti kita ni tak ikut semua. Baik. Kalau saya lah main hari ni, no? Saya main hari ni, main Masjid Taman Sejahtera ni. Kita lama dah duk puasa belah siang. Tertukar belah malam pula kok mana. 3 petang semayang tarawih. 5 petang bersahur. Malam puasa. Lepas buka puasa. Lepas esok. Lepas kuliah subuh. More berbuka puasa. Wajah. Kalau saya ajak mana ni, orang jadi kata sesat punya ustaz apa ni? Tu aku duk puasa belah siang, so tukar belah malam, dosa besar tukar ukur Tuhan. Orang kata sesat sebab ubah hukum puasa ya. Kalau saya kata tuan-tuan lama nak pergi ke Mekah kalah payah kau tu makcik no. Lah macam kita tukar buat stadium Bukit Jalil pula. Kan senang, tak ada kota-kota dah. Bukit Jalil luas Kaabah, bukan lorak sangat, bubuh batal bagi elok, bukit hitam Kaabah. Dataran Merdeka panjang, tentu tempat sa'i Safa wal Marwah. Kalau saya mengajak tu, orang sejahir kata sah ustaz ni orang ayah pin besut agak-agaknya. Ada ke pula suruh tukar buat haji di Bukit Jalil alasan jimatkan kos. Orang kata sesat sebab ubah hukum Tuhan. Pasal apa orang tak pernah sesat? Allah Ta'ala kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan berzina, laki-laki berzina, sabit kesalahan keduanya, rotan 100 rotan kalau belum kahwin. Kita pergi tukar 355, tidak lebih 3 tahun penjara, RM5,000 atau 5 kali rotan. Tak ada siapa kita sesat. Pelik tak? Yang ubah hukum hudud tak apa-apalah. Yang ubah hukum puasa sesat. Ubah hukum haji sesat. Yang ubah hukum hudud tak pada Quran tu juga lah. 6,666 ayat juga. Pasal pahaman kita duk faham Islam ni. Faham Islam ni. Semayang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin, cerai, mati. Praid, retab, sakar, khubuk, wakah, tali, tilqin. Dipanggil Islam sekular. Kata orang Perak Paris, Islam sekular ni. Ini yang sebab tu kita tak nampak keindahan Islam. Saya ni tuan-tuan, umur nak masuk 62. Ingat-ingat orang nak mula ke agama, sedang ke agama ni, dia mula era ujung tahun awal 80-an. Ujung 70-an. Orang mula nak main masjid, nak pakai tudung. Dulu sebelum ni, tudung hampa tengok gambar orang Melayu. Gambar Peramli. Macam tu lah suasana Melayu orang dulu. Tudung kepala laku 2 tempat. Kenuri dengan orang mati. Kenuri letak atas kepala. Remah je orang yang keluar. Kalau kenuri buah atas bau. Nak sungguh tu sanggui koloyang, sanggui mak inang, sanggui lenggang, sanggui kangkung Surabaya. Zaman tu. Ustazah tak bertudung, main sekolah je bertudung. Bila Tok Imam jemaahkan berkemban ya, tegur kita pula, Ustaz punya berusaha. Biasa serupa zaman tu, akhlak bagus, semayang tak tinggal, aurat kesedaran tak ada, afdal ingat gitu. Ingat-ingat saya. Masjid surau-surau. Kalau belah pekan ni semua yang main akan balik 55 tahun. Pension. Lah 60 lah. Belah kampung, semua yang ada main-main tu banyakkan semua dukun tua belakang dah. Uban bertabuk, gigi gugong, urat kenduk, mata kabuk, makan bubuk, alamat yang masuk kubur. Itu ramai. Ingat-ingat saya. Yang mula nak agama era mula tahun 80-an lah. Mula pakai dulu dah pelik tengok orang tudung. Kak oi.
Jangan tengok kat timah tu. Depa orang dakwah tengok lagi. Kita ni wah-wah. Ingat zaman tu. Macam-macam pilih hantu pucung, hantu kom-kom lah. Ingat. Lah ni terbalik pula. Pelik tengok orang tak tudung pula. Dia terbalik. Ingat-ingat saya lah. Umrah dulu tak ada orang pergi umrah. Nama berkapal haji mana ada kapal umrah. Kat umrah ni baru pergi dan 30 tahun ni sejak ada package. Dulu tak ada. Ingat-ingat saya lah. Zaman tu walaupun orang tak main masjid. Zaman lah ni tuan-tuan berbeza. Masjid suaranya ramai, orang muda kau bertambah, yang tuduh, yang perdah, yang jubah. Dulu serban jubah yang pakai ni, jubah Tok Guru ya. Pakai piang putih takut kena jadi imam macam orang selamat. Okay. Zaman tu. Zaman tu ingat saya macam tu. Kesedaran tak ada. Yang pakai jubah serban Tok Guru ingat zaman tu dah. Alhamdulillah dah. Dalam ni saya tengok dua nak kebangkitan Islam yang nampak saya. Pertama, pakaian. Yang kedua, halalan taibah. Pakai cari makanan sunnah, makan halal. Dulu mana mi halam Cina bantai. Lepas tak makan babi ustaz, oi, tak apa. Ingat lu. Kedai mi halam Cina, berdua makan kopau Cina makan ini. Kira halal tak nampak sudah lah. Tak berhati. Pilah belah. Lu tak kena buah tin, buah zaitun. Habatus sauda. Madu, kismis. Lah semua pakai cara minyak zaitun. Nampak yang tu ya. Pasal apa makin teruk. Dulu seteruk-teruk orang tak main masjid, tak main surah, tak tudung aurat. Tak ada dengar orang rogol cucu. Tak dengar orang sepak terajang mak bapak. Tak dengar orang sepak cikgu Kediri. Tak dengar orang buang anak longkang dalam tong sampah. Pasal apa? Pasal kita ni ikut sekat-sekat pakaian dengan makanan halal. Bak rasuah kita tak kira biar pi. Gula lemak buah timun. Tinggal ulama ikut penyamun. Banyaklah ni tu. Tak kisah biar pi lah. Dia makan 3, dia bagi kita 1. Jenis orang kita macam tu. Bak hudud syariat Islam, tak berkisah. Mungkar berlaku sebagai tak berkisah, tak ambil tahu. Ajar hukum hudud tak boleh. Dulu boleh, zaman lah tak boleh. Tak ni mereka kepung tu sebagainya. Tuhan bercakap, Tuhan main semayang, jubah, serban. Kesedaran tak ada. Kita ikut Islam sebab tu dah mungkar. Sebab Allah Ta'ala kata, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Lah kamu dijadikan sebaik-baik umat. Jadi sebagai sebaik-baik manusia, linnas. Apa dia? Dengan syarat kamu suruh orang buat baik dan cegah kemungkaran. Umat terbaik bukan pakai serban jubah. Umat terbaik bukan rajin sembahyang tahajud. Umat terbaik bukan orang pergi umrah. Umat terbaik bukan orang bersedekah. Nabi kata umat terbaik ialah orang suruh buat baik dan mencegah kemungkaran. Itu umat terbaik. Kita alhamdulillah suruh buat baik, masya-Allah ramai alhamdulillah. Mencegah kemungkaran tak ada. Itu masalah kita lah ni. Kita ni boleh belaka. Memang hebat. Oi, KL berselawat. Kedah berselawat. Ipoh berselawat 40,000 jubah putih Al-Haramain. Ya hananana, ya hananana, ya hananana, ya hanana. Serban besar kepala stembrul. Ya hananana, ya hananana. Tengok ke zikir meratik kira khusyuk tawaduk betul. Minggu pertama, 2 minggu lepas tu tempat yang sama juga. Dipanggil konsert karya, konsert Mariah Carey daripada Amerika. The way, aha. You are strong boy, aha. You are crazy, aha. Ini pun. Tu kata Islam kita, Islam lalat. Tai pohong, kek pohong. Ni masalah kita. Boleh belaka.
Nak indah macam mana Islam, nak baik macam mana? Pasal kita ni Islamul dalca wala pasmur rojak. Islam boleh belaka. Tak ada cegah kemungkaran, tak ada. Tu saya harapkan pemerintah baru kita ni lah tak ada komen apa sebab kita disebut dengan ni COVID-19 ni. Maklum tak dia mari masjid dah maklum buat apanya. Ni penyakit ni COVID-19, menatang apa COVID-19 itu. Aku dah tahu bawa duit lanting aku tahu lah. Ni penyakit bahaya ni. Allah hantar dengan wabak sikit. Amerika, Rusia, dia bunuh orang Islam kita di Iraq, di Syria, di Yaman. Senjata canggih. Islam di China dibunuh oleh orang Cina, tentera Cina. Main dengan wabak ni, senjata canggih mereka tak guna. Cengang habis. Saintis Amerika, saintis Korea, how so what? How what is happen? How impossible? Maka beliak mata habis. Ni wabak ni. Nakit takut dah. Pelik kalau denggi Taman Sejahtera tang ni ialah tak merebak kelin dah. Seluruh dunia sampai Mekah tak ada pergi. Ni. Mudahlah kita ada Dr. Hisham. Dia satu pakar lah. Saya duk syak kata dia Cina sungguh. Rupanya saya sembang tadi yang kawan dia. Pada duduk sepedik dengan saya, Ustaz Masyarakat Islam. Dia ni orang mulut tak banyak bercakap. Orang baik. Anak angkat pengetua Kuala Islam, akhirnya nak angkat elok budak bijak, terus dia angkat jadi menantu dia terus. Saya punya usaha. Dia yang merancang ni, menteri-menteri dia bukan tahu apa, mereka melaksanakan apa yang punya kesihatan rancang. Yang rancang semua, yang buat dasar semua kesihatan. Cekan. Malaysia kita kira cepat. Di antara idea dia PKP. Sebab kan Nabi habang. Kalau tahun berlaku sebuah tempat, orang luar jangan masuk, orang tempatan jangan keluar. Dimasukkan kata perintah PKP itu perintah kalau bergerak tu. Kita mujung dapat juga bantuan. Indonesia tak boleh buat PKP. Mereka nak buat, berontak, bangun perasaan. Mana bisa pak? Kalau corona pun bisa mati pak. Kalau enggak makan bisa mati. Mau mati kerana corona atau dia enggak bisa makan pak. Tak jadi buat lah. Sakat kempen dekat tu lah. Jadi kita ikut patuh lah arahan SOP, jarak jauh. Mula-mula silap faham juga 1 meter. Mula-mula tu. Ayah malam ni tak ada tidur dekat dah tahu. Semua Sabri kita kena jarak 1 meter. Yang ayah ni kan batang kedip-kedip macam kebun nak kena sembelih tu. Dia betapa lepas gaya dia. Ambil bantai tidak atas kosyen. Sekarang tu betul ni peletak bantai panjang. Ayah ni sepadan tu jangan rapat tu dekat-dekat jarak 1 meter je. Ayah kata pakai sikit pinggang sikit pala lah aku. Bukan silap faham mula-mula tu orang tak faham kan. Keluar rumah, dalam rumah tak apa masalah apa. Kita haraplah perintah kerajaan baru kita ni sebab ada ulama-ulama kita 2-3 orang duduk dalam tu, mudah-mudahan boleh buat perubahan. Saya dua tak boleh buat apa, kita tak tentu pun dulu. Saya minta 5 benda ya. Saya bukan orang politik, minta 5 benda. Minta perubahan. Pertama, minta supaya kerajaan wajibkan pelajaran agama di sekolah-sekolah. Pelajaran agama kita leceh, wajib belajar. Periksa wajib, lulus tak wajib. Ini masalah kita ni. Wajibkan. Yang kedua, minta supaya mertabatkan bahasa Melayu, tulisan Jawi khususnya. Tak ada bangsa atas muka ni yang bunuh tulisan ni muka orang Melayu. Lah kita nak hidup balik. Buat setiap Kelantan tu kan, nama jalan, nama sekolah, nama semua letak Jawi atas, Rumi bawah. Pahang baru buat. Kelantan dengan ubat lama dah. Hidup yang tu. Hidup syiar Melayu tu hidup. Dan apa kata kerajaan Melayu Islam hidup. Yang ketiga, saya minta yang tiga, saya minta supaya bahasa kita Jawi, bahasa Melayu satu. Minta supaya judi diharamkan. Arak dikawal. Judi diharamkan. Tak ada siapa bangsa, tak ada agama yang halal judi. Kalau Cina bantah, DIP bantah, tu Singapura. Musuh dalam mereka lah tu Singapura tu.
Lee Kuan Yew daripada dulu tak pernah benarkan judi. Pasal apa China Singapura tak berontak? Menunjukkan judi bukan budaya orang Cina. Yang kita Melayu pergi gatal, pergi bagi tempat judi pasal apa? Mengaku negara Islam, musabaqah Quran tiap-tiap tahun. Belum merdeka, kasino tak ada kereta halal. Lepas merdeka, kasino ada kereta halal. Singapura tak buat. Tak malu ke Singapura? Haramkan judi. Stamp Kop Pejak Kelantan. Lesen tu pusat. Bangunan tu kuasa negeri. Kedah dipankan mulai tahun depan tak ada dah. Pabihat duk ada sekat ni. Tutu tipu orang tak ada otak. Semua tak ada buang habis dah tu. Satu dia minta RUU. Yang Tok Oja Dewan bentang dalam parlimen dulu minta supaya hukuman undang mahkamah syariah di tingkat dinaik untuk pangkat mula. Tekan 355, entah tembak kijang, tembak landak kerajaan hidung, sekok entah tembak, 50,000 denda. Entah berzina, RM5,000, tak leceh ke? Mahkamah hebat, hakim yang hebat. Main undang-undang, RM5,000. 3 tahun penjara atau RM5,000 atau 5 kali rotan. Naikkan 100 rotan, sekarang boleh kena pada orang berzina tak kahwin. Minum arak 40 rotan. Tuduh orang berzina 80 rotan, sekarang boleh kena peraturan tu. Pangkat mula buat sikit. Pangkat mula minta supaya dilebat, diluskan. Sebab lah ni minta semua ahli parlimen Islam sokong. Siapa tak sokong munafik, benar baik. Jadi alasan apa lah, benar agama ni cap. Orang beriman dia berdalil, orang munafik berdalih tak mau. Macam-macam alasan tak mau. Harga agama ni macam-macam. Komplain. Hala ke dunia cukup cepat. Tu cap tengok. Minta yang tu lah. Dan saya agak beritahu hampa orang perempuan ni dan hampa perempuan. Saya ke ceramah tahun mana pun perempuan tak ditinggal. Nabi dah kata ada laulan nisa' al-haqqah berarti kalau tidak ada perempuan atas muka dunia ni jadi sembah Allah Ta'ala yang sebenar-benar sembah. Ada hampa ni jadi fitnah pada kami tau. Tu semayang kami tak khusyuk. Sebab tu hampa perempuan nak masuk syurga 3 syarat penting. Yang pertama, yakin Islam, ibadat kena jaga, jangan syirik dengan Allah. Yang kedua, aurat kehormatan hampa jaga. Sebab badan hampa bukan macam badan kami laki-laki. Badan hampa ni menarik orang tengok. Hampa kalau pakai kemprekat, pakai baju Melayu, pakai ketaya, orang tengok, orang berkenal lagi tau. Cuba kami orang jantan pakai miniskirt, ada orang terangin tak kakak? Ya, aku termuntah, aku melogai, tengok ayah lah, aku lemah, tengoklah serabut, tengok. Itu kelebihan hampa orang perempuan. Jadi hampa ni menarik badan hampa, sebab tu ditutup aurat bagi elok. Yang ketiga, ada suami tak ke suami. Sebab kalau dah kahwin, suami kita jatuh nombor 1. Mak ayah nombor 2 dah. Hang balik. Lagi kita tok sah, kena tok sah lah. Sebab berat tanggungjawab lelaki ni. Aku terima nikahnya dengan duk kenyih saja tau. Terima amanah sampai kiamat. Sampai ke akhirat. Hampa tak semayang, kami tanggung dosa. Kami tak semayang, hampa tak tanggung dosa kami. Hampa tak tutup aurat, kami tanggung dosa. Kami tak tutup aurat, hampa tak tanggung dosa kami. Itu yang tanggungjawab lelaki-lelaki ni berat. Kewajipan hampa tak masuk syurga, lebih tak dapat keredaan suami. Tak ke suami itu wajib. Dan lebih kita orang perempuan masuk neraka 2 sebab. Pertama, anusud dahaka dekat suami. Yang kedua, at-tabarruj, bersolek bukan untuk suami. Dahaka ni banyak bentuk cara lah. Bukan semesti dahakanya hampa pergi katuk, ambil simulasi katuk kepala ihang, tidak. Bukan semesti dahaka tu terserangnya ayah tak. Dahaka ni banyak bentuk. Keluar rumah tanpa izin, dahaka. Tak ke suami, dahaka. Tidur dengan kami tu beralih belakang, berderaka. Jangan silap faham pula, lagi balik mengadap abang malam jemaat ni. Mengadap abang tu. Lenguh pelenguh lah. Ustaz Zakaria kata deraka. Kalau ikut saya lenguh dah abang. Oi. Jangan silap faham, ke lenguh beralih lah.
Maksud terdahaka dan keadaan marah apa kali. Kami cuek-cuek ada hajat. Nyampah ayah. Pagi tadi marah ke orang. Malam cari kita. Don't touch me. Amboi garang ni. Yang tu dahaka. Tahu. Nabi kata mana-mana isteri yang suami panggil. Walaupun tengah bakar roti. Kena mai. Ni dah. Tak tengok kan malam Jumaat aku baca Yasin. Tidaklah yang tu. Tengah baca Yasin ni. Haram baca Yasin macam tu. Kena layan suami tu wajib. Nabi kata mana isteri yang duduk di dapur bakar roti. Orang nak bakar roti. Kalau suami panggil kena mai. Saya kata biar roti teruntung. Jangan ayah rentung sudahlah itu. Tahu hampa kena ingat dengan suami itu. Sebab hampa tak masuk syurga kalau suami tak redha dengan hampa. Tahu. Yang kedua, at-tabruk bersolek berkentuk suami. Ini banyak panggil orang perempuan. Bersolek berkentuk suami. Nak pergi kerja dia make up. Kenuri dia make up. Tisco Jaya pergi make up. Duduk di rumah kan dengan batik hapak dengan t-shirt masam. Berbelacan bawang besar, bawang kering semua ada belakang. Macam mana ayah anak-anak. Itu kena ingat tu. Tahu. Satu perempuan lawan saya balik. Saya banyak berjabat. Ustaz, kita orang make up tak ada niat nak goda-godakan orang. Kita ada suami kita. Suami kebahagiaan Ustaz. Memanglah you make up. Walaupun tidak niat goda orang. Perbuatan you make up ni menarik perhatian orang. Mengancam. Kami pula terancam. Tahu. Itu yang tak boleh bersolek. Lain bentuk suami itu. Tahu. Kena ingat balik. Kesimpulan dia. Jadi kita semua ni bukan setakat kita ingat kelahiran Nabi. Kita kena ingat apa yang dia bawa pada kita. Sejauh mana yang kita ikut dia. Itu yang penting pada kita. Secukup untuk kali ini. Apa yang baik semua datang daripada Allah. Yang buruk masa sendirilah. Sambil saya main ni tuan-tuan. Biasalah saya tolong sahabat-sahabat. Saya di Kedah ni. Lah saya tolong di pusat pengajian Darul Izzah. Kampung Perupuk Iyan. Bawah kaki Gunung Jerai. Dalam masuk. Itu mereka ada jual tanah. Murah dah. Sekaki RM20. Kita beli tanah tu, kita wakaf balik kat mereka. Ingat wakaf ni paling besar. Dia lebih besar daripada kita buat umrah. Lebih besar daripada kita buat korban. Lebih besar daripada kita duk kenuri. Sebab benda berterusan berpanjangan pahala tu. Boleh niat untuk mak ayah dia mati. Sebab orang mati dia macam orang lemah. Tekan pakai berazah. Nak pada pelampung. Pelampung-pelampung kita ada hantar pahala kat mereka. Zikir, tahlil, wakaf sebagainya. Kita berdapat, mereka berdapat sama. Jadi tuan-tuan boleh niat untuk mak ayah. Sambil niat untuk lega penyakit kita. Sebab Nabi kata, Dawu marudhaku sedekah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Niat pertama untuk mak ayah kita meninggal. Yang kedua ialah bagi ubat penyakit kita yang lega. InsyaAllah dengan berkat sedekah. Kerana tak ada orang kaya dengan sebab dia tidak bersedekah. Dan tak ada orang miskin dengan sebab dia bersedekah. Allah beri rezeki kepada kita insyaAllah. Nak sampai menjumpa saya, kena akad dengan saya bagi sijil lah. Satu lagi mungkin tuan-tuan tak bawa duit. Atau ada duit sikit. Tuan-tuan letak dalam saya tolong masjid Pondok Tok Haji Rahim Ulu Bakai Sedim Kedah. Ulu Bakai dekat ni lah. Tuan-tuan berjalan antara Baling Kulim ni. Tang Kejai. Tengok dah masjid warna putih hijau tu. Ustaz Marzuki Pondok. Tu saya cari dekat 300,000. Kita satu sen tak ada bayar kerajaan. 1 juta lebih kita buat. Siap dah. Ya saya tolong Pondok Tok Haji Rahim. Dia pun tak ada siap. Dia bukan 10% saja siap. Dia sembahyang cuma orang luar tak siap lagi. Pondok Tok Haji Rahim Ulu Bakai Sedim dalam. Ulu dalam. Nak makan sama ditutup. Kau minta saya tarik. Yang tu saya ingat begini. Letak dalam tabung ke dan atas sejadah paling mudah. Atas sejadah ke apa? Ada sejadah. Tuan-tuan letaklah atas sejadah. RM1 2 tak apa. Resit saya akan dapatkan atas nama saudara insyaAllah. Dan niat untuk kita sendiri dan juga untuk mak ayah kita kerana meninggal sebagai pahala untuk mereka. Kita dapat semua insyaAllah. Ya. Tangan saya juga. Tutup. Tangan saya juga.